Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung balik kisah mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda dibelah dadanya ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Halimatus Sa'diyah, yang mana Halimatus Sa'diyah daripada Bani Sa'ad pergi ke kota Mekah. Lalu golongan wanita-wanita daripada Bani Sa'ad mencari anak-anak susuan. Ketika Halimatus Sa'diyah pergi bersama suaminya dengan kenderaannya, Halimatus Sa'diyah ketinggalan dengan disebabkan binatang yang ditunggangnya itu binatang yang kurus, dan juga dikatakan bahawa anak Halimatus Sa'diyah yang menemaninya itu sentiasa menangis di dalam perjalanan, sehingga wanita Bani Sa'ad sampai ke kota Mekah dan Halimatus Sa'diyah bersama suaminya Abu Kabsah datang agak lewat sedikit. Yang ini ketinggalan sedikit daripada rombongan. Kemudian wanita-wanita Bani Sa'ad telah melihat Muhammad bin Abdullah ini dan telah ditawarkan kepada wanita-wanita Bani Sa'ad agar mengambilnya sebagai anak susuan. Tetapi ketika mana ditawarkan untuk mengambil anak ini, yakni Abdullah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita Bani Sa'ad akan bertanya, ayahnya macam mana? Siapa ayahnya? Katanya ia anak yatim. Anak yatim yang ayahnya sudah meninggal dunia. Dan kalau ayahnya tiada, berapa sangatlah upah yang akan kami dapat. Lalulah wanita-wanita daripada Bani Sa'ad tidak mengambilnya. Begitulah juga dengan Halimatus Sa'diyah, yang kebetulan Halimatus Sa'diyah tidak mendapat anak susuan. Maka wanita-wanita yang lain sudah mendapat anak-anak yang akan disusuinya. Lalu mereka bergegas ingin balik. Bila ingin balik ke kampungnya, Halimatus Sa'diyah beritahu kepada suaminya, apa kata kalau saya ambil anak yatim itu? Maka suaminya pun bersetuju dan mengatakan, insya-Allah anak ini anak yang barakah. Maka ketika mana Halimatus Sa'diyah mengambilnya, maka terasa kelainan pada diri Halimatus Sa'diyah. Maka Halimatus Sa'diyah mengambilnya, lalulah disusuinya dan kemudian dibawanya bersama. Ketika dibawanya sama menaik binatang tunggangan, maka binatang tunggangan tadi menjadi berubah daripada berjalan lambat menjadi berjalan cepat, sehingga kan keluarga Halimatus Sa'diyah sampai awal terlebih dahulu daripada wanita Bani Sa'ad. Sehinggalah wanita Bani Sa'ad ketika itu mengatakan, "Hei Halimah, kamu ini bawa kenderaan yang dulu ke? Ataupun kamu sudah tukar kenderaan, yakni binatang yang lain?" Kata Halimatus Sa'diyah mengatakan, "Inilah kenderaan yang kami bawa masa perjalanan datang dahulu, dan inilah." Mahlan, tunggu sekejap, jangan gaduh-gaduh, jangan laju-laju. Akhirnya Halimatus Sa'diyah bersama dengan keluarganya sampai dahulu ke kampung Bani Sa'ad. Dan ketika berada di sana di kampung Bani Sa'ad, keluarga Halimatus Sa'diyah mendapat keberkatan barakah, yang mana ketika itu kampung Bani Sa'ad ini mengalami kemarau, kemudian makanan kurang. Ketika keluarga lain mengalami kesusahan, keluarga Halimatus Sa'diyah mendapat keberkahan. Kambing-kambing yang dipelihara itu menjadi gemuk, dan dikatakan kambing-kambing yang tidak ada susu pun menjadi ada susu, yang kurus menjadi gemuk. Tanaman-tanaman yang itu pun menjadi subur, sehingga kan dikatakan bahawa kalau kamu mahu kambing kamu gemuk, kamu botakkan kambing kamu dekat peliharaan keluarga Halimatus Sa'diyah. Maka demikianlah Allah Ta'ala beri keberkatan, rahmat kepada keluarga Halimatus Sa'diyah dan juga kepada kampung tersebut. Benarlah firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad kecuali memberi rahmat kepada sekalian alam. Maka Muhammad bin Abdullah, bayi yang agung ini, bayi yang mulia ini membesar
Sehinggalah Halimatus Sa'diyah mencadangkan bahawa dia akan mengambil anak ini disusunya selama 2 tahun. Maka Rasulullah ini Allah Ta'ala beri kemuliaan kepadanya, maka dia membesar sebagai bayi, kemudian menjadi kanak-kanak yang cergas, yang sehat dan tegap tubuh badannya dan cepat membesar, sehinggalah boleh berkawan dengan adik-beradik susuannya. Dan dikatakan bahawa anak kecil yang mulia ini, Muhammad bin Abdullah ini, sehinggakan diberi kebebasan bersama dengan anaknya yang besar. Dan Halimatus Sa'diyah bila cukup 2 tahun minta lagi dengan ibunya Aminah agar kalau boleh anak ini duduk dengan saya terus lah. Sebab apa? Sebab bila anak kamu ini duduk dengan saya merasa keberkahan. Maka akhir sekali minta izin kalau boleh biar duduk bersama dengan Halimatus Sa'diyah, dan Halimatus Sa'diyah dengan suaminya ataupun keluarganya mendapat keberkatan dan merasa gembira apabila Muhammad bin Abdullah ini bersama dengan keluarganya. Ini Halimah Sa'diyah. Maka ada satu cerita ketika Nabi SAW berada bersama dengan keluarga Halimatus Sa'diyah, satu peristiwa besar telah berlaku, iaitu peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW, yang mana dibelah dada tadi mengeluarkan bahagian-bahagian kotor yang ada di dalam tubuhnya. Maknanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Maka ini pembelahan dada yang pertama. Bukan saja Isra Mi'raj, sebelum Isra Mi'raj ini masa Rasulullah bersama dengan Halimatus Sa'diyah, maka berlaku peristiwa pembelahan dada baginda Rasulullah SAW. Maka peristiwa tersebut menjadikan Halimatus Sa'diyah merasa takut dan lalu ingin mengembalikan Rasulullah SAW kepada ibunya. Maka Halimatus Sa'diyah pun menceritakan kepada ibunya ketika Muhammad dan adik-beradik susuannya itu sedang bermain-main di kawasan peliharaan kambing di belakang rumah kami. Tiba-tiba adik-beradik susuan dia yang bersama dengan Muhammad ini datang mengadu kepadaku dan kepada suami aku. Dia cerita kepada Aminah, ibunya maknanya. Maka saudara saya yang berbangsa Quraisy, kata anak dia, ni adik-beradik saya yang bangsa Quraisy ini yang telah dibawa oleh 2 lelaki yang berpakaian putih. Mereka telah baringkannya dan membelah perutnya, kemudian masukkan tangan dia dalam perut tadi, kemudian keluarkan sesuatu dalam perut tadi. Dengar cerita macam tu, terkejut Halimatus Sa'diyah. Ada 2 orang datang jumpa saudara kamu ni? Ya. Cuba ceritakan. Begini wahai ibuku, ketika saya bersama dengan Muhammad menjaga kambing-kambing, tiba-tiba datang 2 orang memakai jubah putih yang tidak dikenali. Lalu dia datang, dia bertanya pada saya, yang mana satu Muhammad? Maka dalam keadaan terkejut, datang 2 orang tadi, saya pun tunjuk saudara saya, ya ini Muhammad. Saya tunjuk, ini tu, dia ni. Lalu kedua-dua orang tadi tidak menghiraukan saya, terus pegang Muhammad, kemudian bawa, dan saya tengok dia baringkan Muhammad, kemudian dia belah dada. Saya lihat tangan dia masuk dalam tubuh Muhammad, kemudian membuang sesuatu. Saya jadi takut, suruh saya lari. Betul ke apa yang kamu lihat ni? Betul. Lalulah terkejutlah Halimatus Sa'diyah dan menceritakan kepada suaminya. Suami dia kata, kalau macam tu tak boleh biarkan ni, dia dalam bahaya, cepat-cepat pergi cari. Lalu Halimatus Sa'diyah bersama dengan suaminya pergi cari Muhammad bin Abdullah, anak susuannya yang dia kasihi. Selepas itu kata Halimatus Sa'diyah, aku dan suamiku mencari dia. Lepas daripada cari, terlihatlah Muhammad dalam keadaan terbaring, dalam keadaan duduk, kemudian dalam keadaan muka yang pucat, dalam keadaan keletihan. Lalu dikatakan bahawa Halimatus Sa'diyah pergi di situ, lalu peluk Muhammad tadi. Apa yang berlaku pada dirimu wahai anakku? Lalu dikatakan Abu Kabsyah pun peluk juga, dalam keadaan ketakutan, bimbang, takut Muhammad ini dianiayai ataupun dizalimi. Dan ketika itu Halimatus Sa'diyah ternyata dalam keadaan sedih kerana bimbang kepada anak susuan yang dikasihi tadi. Lalu dia katakan,
tolong ceritakan kepada aku apa yang berlaku. Maka dia, Nabi Muhammad pun menceritakan sebagaimana yang diceritakan oleh adik-beradik susuannya. Lalu dikatakan ketika saya bermain dengan saudara saya, tiba-tiba datang dua orang memakai serba putih yang saya tidak mengenalinya. Tiba-tiba dia bertanya, yang mana satu Muhammad? Lalulah saudara saya ini tunjuk ke saya. Lalulah tiba-tiba dia pun ambil saya, kemudian baringkan saya, kemudian dia membelah dada saya, lalu mengambil sesuatu yang kotor daripada sesuatu yang hitam dan tubuh saya, lalu dilemparkan di satu tempat yang saya pun tidak ketahui. Lalu dia menceritakan apa yang berlaku kepadanya. Dua orang lelaki berpakaian putih datang. Salah seorang berkata, budak ni ke? Dia tanya, kanak-kanak ini ke? Dia kata, ya. Maka pegang baring belah perut dan keluar, dia lalu campak di satu tempat yang tidak diketahui. Selepas daripada peristiwa itu, kelihatan Muhammad bin Abdullah ini selalu diperhatikan oleh Halimatus Sa'diyah dan suaminya. Muhammad itu seolah-olah macam tidak sehat selepas daripada peristiwa itu, tetapi dikatakan bahawa tidaklah memberi mudarat sangat kepada dia, sedangkan ada sesuatu yang membelah dadanya. Lalu berbisiklah suami isteri tadi, Halimatus Sa'diyah, dengan suaminya Abu Kabsah. Apa kata? Aku telah melihat, kata suaminya kepada Halimatus Sa'diyah, tercatat dalam kitab Sirah Ibn Hisham, mengatakan bahawa apa kata, aku telah melihat bahawa anak susuan kita ini seolah-olah dalam keadaan sakit, dan aku bimbang sakitnya membawa kepada mudarat yang berpanjang berlarutan. Apa kata kalau kita hantar anak kita ini kepada ibunya Aminah? Halimatus Sa'diyah pun mengatakan kepada suaminya, aku pun berfikir macam itu, tapi berat kerana aku rasa sayang dengan ini, tetapi aku bimbang, takut apa kata ibunya dalam keadaan anaknya sakit, dari kita hantar dalam keadaan masih lagi sihat macam ni, taklah sakit mudarat. Aku pun setuju, kita hantar saja. Maka bersiap-siaplah Halimatus Sa'diyah dengan suaminya untuk menghantar anak kesayangannya, iaitu anak susuannya Muhammad bin Abdullah, kepada ibunya. Maka berjalanlah dia daripada perkampungan Bani Sa'ad, pergilah ke kota Mekah untuk berjumpa dengan Aminah, ibu kepada Muhammad bin Abdullah, anak yang dikasihi oleh Halimatus Sa'diyah. Berat rasa Halimatus Sa'diyah nak menghantar balik, tapi apakan daya, oleh kerana nampak anak ni dibimbangi membawa kepada sakit yang berpanjangan, ataupun disangkakan bahawa Muhammad ni memang sakit, akhirnya dia mengambil keputusan dengan hati yang berat, hantarlah dia. Ketika di dalam perjalanan berlaku pula peristiwa yang agak menakutkan Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah berjalan, membawa dia bersama suaminya, membawa anak yang dikasihi ini berjalan. Di tengah-tengah perjalanan lalu diperhatikan oleh beberapa orang. Bila diperhatikan oleh beberapa orang, tiba-tiba orang-orang yang memerhatikan Halimatus Sa'diyah, memerhatikan suaminya dan berserta dengan anaknya, lalulah datang kepada Halimatus Sa'diyah. Bila datang kepada Halimatus Sa'diyah, dia tanya, siapa ini? Anak siapa ini? Lalulah lelaki ini, 2, 3, 4 orang yang datang ini ingin mengambil Muhammad. Tiba-tiba dengan izin Allah, Muhammad hilang daripada pandangan Halimatus Sa'diyah. Dalam kitab Sirah Ibn Hisham mengatakan, Halimatus Sa'diyah tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak lari kerana dikepung oleh lelaki tersebut, dan lelaki itu bukan nak menangkap Halimatus Sa'diyah, bukan nak mengapa-apakan suaminya dan juga Halimah, tidak, tetapi ingin mengambil anak tersebut. Lalu dikatakan orang ini adalah orang Yahudi yang ingin menangkap Muhammad kerana dia sudah tahu ketika mana lahirnya Nabi, ada seorang Yahudi yang berdiri di kota Madinah memberitahu hari ini telah lahirnya manusia yang agung. Ketika itu seorang lelaki di kota Madinah, seorang Yahudi, telah istiharkan mengatakan bahawa hari ini telah lahirnya manusia yang agung. Itulah hari yang lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah. Maka selepas daripada itu, orang-orang Yahudi Madinah mereka mengintai-intai, mencari-cari. Ada mengatakan, kalau aku jumpa dia, aku akan bunuh dia. Lalu dikatakan orang ini ingin membunuhnya Muhammad. Lalulah larilah Nabi, hilang pandangan, tidak tahu. Halimatus Sa'diyah merasa takut.
Lalulah lelaki tadi mencari Muhammad, mengejarnya tapi tidak jumpa. Maka di tangan Halimatus Sa'diyah sudah tidak ada Muhammad, dan suami dia pun merasa bimbang. Halimah merasa takut. Macam mana ni kita nak hantar Muhammad tapi Muhammad ini sudah tidak ada. Apa kata kalau kita cari dahulu, kita cari sampai jumpa. Kalau tak cari, kalau tak jumpa juga, kita terpaksa berjumpa dengan Abdul Muttalib. Lalulah Halimatus Sa'diyah mencari Muhammad bin Abdullah ini di serata tempat, dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang. Begitulah juga dengan suaminya mencari-cari Muhammad. Lalu dia pergi kawasan ini, pergi masuk kawasan ini, pergi sini, intai saja. Bila ada saja budak-budak pergi ke situ, ternyata Muhammad tidak ada. Pergi lagi ke sana, tidak ada. Sehingga terlupa akan keletihannya kerana takut, bimbang. Macam mana ni aku nak jumpa Aminah? Macam mana? Apa kata Aminah? Dahlah anaknya sakit, kemudian anak dia hilang pula daripada pandangan. Mengikut riwayat ulama, di antaranya yang berjumpa adalah seorang daripada keluarga Siti Khatijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini melihat Muhammad, yang ketika itu Waraqah bin Naufal sudah kenal siapa dia ini. Kerana Waraqah bin Naufal adalah orang yang dikatakan bahawa memahami kitab-kitab yang terdahulu. Orang Yahudi kenal Nabi Muhammad, ahli kitab kenal Nabi Muhammad yang terdiri daripada Yahudi. Waraqah bin Naufal pun mengenali Muhammad bin Abdullah ini, dia adalah manusia yang agung yang akan jadi pemimpin. Firman Allah Ta'ala, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yang memahami kitab-kitab terdahulu, mereka mengenali Muhammad sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Kata ulama, mereka mengenal Muhammad bin Abdullah Rasulullah lebih daripada mereka kenal anak mereka. Maka Waraqah bin Naufal pun mengambilnya, lalu diberinya kepada Abdul Muttalib. Ketika Halimatus Sa'diyah dan suaminya mencari Muhammad tidak berjumpa, lalu berjumpa dengan Abdul Muttalib. Abdul Muttalib menyerahkan anaknya ini kepada Aminah. Ketika mana sahaja dia mengadu kepada Abdul Muttalib, Abdul Muttalib menenangkan hati Halimah. Menenangkan hati Halimah, lalu mengatakan bahawa anak yang kamu cari itu sudah ditemui. Lalulah Halimatus Sa'diyah bersama suaminya bergegas berjumpa dengan Aminah. Lalu apabila berjumpa dengan Aminah, lalu menceritakan apa yang berlaku. Ketika mana Halimatus Sa'diyah menceritakan apa yang berlaku kepada Muhammad, anak susuannya ini, dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dan dalam keadaan merasa bersalah. Lalu Aminah tersenyum. Wahai Halimah, aku ingin ceritakan kepada kamu sesuatu. Adakah kamu ingin mendengarnya? Ya, wahai Aminah, ceritalah kepada aku. Ketika aku mengandungkan anakku ini, aku terasa tubuhku begitu ringan, dan aku terasa bahawa ketenangan di dalam hati. Hatiku merasa selalu tenang dengan ketika aku melahirkannya, ketika aku mengandungkannya. Dan ketika aku ingin melahirkannya, aku telah melihat satu cahaya keluar daripada perutku, dan telah melihat istana-istana yang berada di negara Syam. Dan aku telah mendapat mimpi, dan aku telah dapat mengetahui bahawa anakku ini adalah akan menjadi orang yang mulia, dan Allah Ta'ala akan memeliharanya. Wahai Halimah, sesungguhnya anakmu selamat, Muhammad itu selamat. Maka janganlah kamu bimbang, dia tidak akan diapa-apakan. Lalu diceritakan bahawa Aminah sudah tahu adanya dua lelaki yang tidak dikenali memakai serba putih itu telah datang membelah dada anaknya. Lalu dua lelaki itu sudah diketahui oleh Aminah adalah dua malaikat yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan hati Muhammad, kerana Nabi ini, Muhammad bin Abdullah ini, akan menjadi Rasul yang agung, akan menjadi manusia yang agung. Maka bila mendengar kenyataan Aminah, maka legalah Halimah. Maka teringin pula Halimah, kalau boleh minta nak baliklah. Tanya suami dia, akhirnya setuju, beritahu pada Aminah. Beritahu pada Aminah.
Aminah kata dulu mu nak sangat, hari ni mu hantar. Mu hantar pada aku pula. Lepas tu kamu minta balik. Katanya Aminah, alah macam tu, duduklah. Ambillah Muhammad ini, duduklah bersama dengan kamu. Akhirnya Halimatus Sa'diyah pun mengambillah Muhammad ini balik duduk bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Kemudian selang beberapa lama diringkaskan, akhirnya Nabi Muhammad SAW diserahkan kepada ibunya, dan ibunya membawa Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah ini, menziarahi bapa-bapa saudaranya. Sehinggalah peristiwa berlaku yang menyedihkan, iaitu kematian Aminah, yang merupakan ibu kepada baginda Rasulullah SAW. Selepas itu Rasulullah SAW tinggal bersama dengan ibunya Aminah. Apabila diserahkan kepada Aminah, lalu Aminah ini, iaitu ibu Rasulullah, membawa baginda ke Madinah. Tujuannya untuk menziarahi bapa-bapa saudaranya, yang terdiri daripada Bani Adi ibnu Najjar. Selepas menziarahi bapa-bapa saudaranya, kemudian dalam perjalanan pulang, tiba-tiba Aminah ditimpa sakit. Apabila ibunya sakit, akhirnya ibunya meninggal di satu tempat yang bernama Abwa. Abwa ini adalah perkampungan yang terletak di antara Mekah dan Madinah, yang boleh dikatakan ia lebih hampir kepada Madinah. Selepas itu Rasulullah SAW berada di bawah jagaan Ummu Aiman dan ditanggung oleh datuknya Abdul Muttalib. Selepas daripada Abdul Muttalib melihat anak yatim ini sudah tidak ada ayah, sudah tidak ada ibunya, telah kembali ke rahmatullah, akhirnya Abdul Muttalib ini mengambilnya. Bila mengambilnya, maka Abdul Muttalib, datuknya, merasa kasih kepada Muhammad ini, iaitu cucu yang paling dia kasihi. Maka Abdul Muttalib mencurahkan kasih sayang kepada baginda melebihi kasih sayang kepada anak-anak dia. Dia ada anak ramai, tetapi nampak sangat Abdul Muttalib ini lebih sangat kepada Muhammad ini mengatasi anak-anak dia. Hatta kadang-kadang bila ditanya, dia akan kata, ini anakku, padahal bukan anaknya tetapi cucunya. Hanya oleh kerana kasihnya kepada Muhammad, sampai dia mengatakan, ini adalah anakku. Lalu dalam keadaan macam itu, duduklah Nabi Muhammad dalam keadaan dipelihara oleh Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib amat memuliakan baginda Rasulullah SAW. Dikisahkan bahawa satu hari ketika mana Abdul Muttalib ingin menyampaikan sesuatu perkara yang penting kepada penduduk kota Mekah, maka memang tersedia satu kursi. Kursi ini tidak pernah diduduki oleh orang lain kecuali Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib akan duduk di atas kursi, akan memberitahu perkara-perkara yang penting kepada penduduk Mekah, kerana Abdul Muttalib ini adalah salah seorang pemimpin kota Mekah yang disegani. Maka apabila saja Abdul Muttalib ingin menyampaikan sesuatu perkara, akan sedia satu kursi, dan anak-anaknya akan duduk di tepi-tepinya, dan anak dia sendiri pun tak pernah duduk atas kursi. Dan anak-anak dia cukup takut nak duduk atas kursi ini, takut dimarahi oleh Abdul Muttalib. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa. Muhammad bin Abdullah ini, seorang cucunya yang dikasihi, tanpalah ayah bapa saudaranya sempat menahannya, mengambilnya, maka Muhammad bin Abdullah telah duduk atas kursi datuk dia. Ketika mana melihat Muhammad bin Abdullah ni duduk di atas kursi datuk dia, maka cepat-cepat bapa saudaranya ambil. Takutnya ayahnya Abdul Muttalib memarahinya kerana membiarkan Muhammad ini naik di atas kursinya. Lalu ketika mana bapa saudaranya nak mengambil Muhammad yang duduk atas kursi kursi datuknya ini, tiba-tiba Abdul Muttalib kata, biarkan anakku duduk di situ. Dia tak kata cucuku, biarkan anakku duduk di situ. Dia memang layak duduk di situ, kerana satu hari nanti sebagaimana aku menjadi pemimpin, maka satu hari nanti cucu aku ini, anak aku ini akan menjadi pemimpin. Dan ditegahkan oleh Abdul Muttalib, dia ini menjadi pemimpin umat. Dan diceritakan bahawa seringat ketika mana Nabi dibelah dada, datang malaikat. Dia dibelah dada, tetapi Nabi tahu apa yang berlaku itu. Ada dua malaikat. Malaikat pun memberitahu. Satu malaikat beritahu pada, okey, sekarang ini
Kamu ambil dia ini, kamu timbang dengan 10 umat, lalu berat lagi Muhammad. Timbang dengan 100 umat, berat lagi Muhammad. Timbang dengan 1000 umat, berat lagi Muhammad. Akhir sekali malaikat satu lagi kata, kalau ditimbangkan seluruh umat dibandingkan Muhammad ini, orang ini, budak ini, lebih berat lagi. Maka datuknya kata dia akan menjadi pemimpin yang agung. Maka dengarlah bapa-bapa saudaranya ataupun anak kepada Abdul Muttalib. Maka anak-anak Abdul Muttalib sudah merasai bahawa Abdul Muttalib ini sungguh sayang sungguh kepada Muhammad. Bila Abdul Muttalib sayang kepada Muhammad, maka anak-anak Abdul Muttalib, bapa-bapa saudara Nabi semua sayang kepada Muhammad ini. Maka walau bagaimanapun setelah Rasulullah SAW berusia 8 tahun, datuknya Abdul Muttalib meninggal dunia. Maka ibu Nabi meninggal dunia ketika umurnya 6 tahun. Maka dia sempat duduk dengan datuknya lebih kurang dalam 2 tahun. Kemudian dia juga meninggal, datuknya meninggal dunia ketika itu umur 8 tahun. Apabila saja Abdul Muttalib meninggal dunia, maka bapa-bapa saudaranya bermusyawarat, siapakah yang layak memegang Muhammad ini? Siapakah yang layak mengambil alih untuk menjaga Muhammad ini, iaitu anak saudaranya? Maka setelah musyawarat dengan bapa-bapa saudaranya, akhir sekali mereka bersetuju, yang memegang ataupun yang menggantikan Abdul Muttalib memelihara Muhammad bin Abdullah ini adalah Abu Talib. Abu Talib adalah ayah kepada Saidina Ali, dan Abu Talib juga adalah pemimpin Mekah yang disegani. Maka dikatakan bahawa Abu Talib pun memeliharalah Rasulullah SAW dengan kasih sayang dan perhatian. Dan Muhammad ini, Abu Talib merasakan bahawa dia adalah seorang budak yang cergas, dan dia tidak akan duduk saja. Dia akan menolong bapa saudaranya. Sekali-kali Muhammad ini dia tidak akan memberatikan Abu Talib. Maka Abu Talib merasa gembira dengan keadaan Muhammad, dengan akhlaknya yang baik. Bukan saja akhlaknya saja yang baik, bahkan dia juga orang yang ringan tulang, yakni suka rajin bekerja. Dan Abu Talib dapat merasakan bahawa dia memang disukai oleh orang-orang Mekah. Amat payah mendengar orang yang mencaci-caci Muhammad. Kerana apa? Kerana akhlak Nabi Muhammad itu begitu baik. Lalu dikatakan benarlah firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang baik. Maka daripada kecil lagi sudah tunjuk akhlak yang baik, maka membesar dengan akhlak yang baik. Lalu ketika mana ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kamu punya ilmu ini kamu dapat daripada kata-kata kamu hebat, akhlak kamu baik? Maka Nabi Muhammad memberitahu, adabani Rabbi, Allah Ta'ala mendidik aku. Sedangkan Nabi duduk dengan ayahnya, tidak sempat berjumpa. Ibunya hanya 6 tahun ibunya meninggal. Datuknya ketika umurnya 8 tahun kemudian duduk dengan bapa saudaranya, tetapi akhlaknya betul-betul mulia. Lalu dikatakan bahawa Abi Talib menyukai. Kerana apa? Kerana Muhammad ini menyenangkan dirinya. Maka Rasulullah SAW adalah contoh teladan yang baik. Baginda bersifat qanaah, rasa cukup walaupun duduk dengan Abi Talib. Abi Talib dalam keadaan tidaklah kekayaan seperti Abu Lahab, tapi Muhammad ini orang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Dalam waktu yang sama, Nabi Muhammad ini dia ini tidak mensia-siakan masa ataupun tidak melakukan perkara yang sia-sia sebagaimana yang dilakukan oleh kanak-kanak yang lain ataupun orang-orang yang sebaya dengan Muhammad. Masa budak lagi dah. Lalu diceritakan ketika Nabi masa itu, masa budak-budak, ada orang main pesta-pesta. Jadi ketika mana ada orang main pesta-pesta, orang pun kata, apa kata malam ni kita pergi pesta. Maka bila ajak belaka, Muhammad pun ingin pergi jugalah. Beginilah kalau nak pergi tu, pergi turut dia, lalu kat rumah dia pergi turut. Maka sampai masa nak pergi berpesta itu, nak pergi tempat pesta, maka sahabat-sahabatnya, kawan-kawan Muhammad ini, pergilah ke rumahnya. Allah Ta'ala buat Muhammad bin Abdullah ini mengantuk, betul-betul mengantuk. Akhirnya dipanggilnya, tidak dijawabnya, akhirnya pergi. Maka selamatlah Muhammad, tidak pergi ke tempat pesta macam itu.
Demikian juga masa dia budak-budak yang sudah diceritakan pada minggu yang lalu, bagaimana masa Nabi bermain dengan kawan-kawan, maka sahabatnya angkat batu. Bila angkat batu, ada 10 orang contoh, siapa yang tak orok nak angkat, tak mampu nak angkat, terkeluar jadi 9 orang. Lepas tu cari batu yang lebih besar, angkat lagi, ada seorang tak orok, terkeluar jadi 7 orang. Begitulah sampai tinggal 2 orang. Dikatakan setiap kali sahabat Nabi ni, setiap kali masa nak angkat batu itu, dia pecah baju, nak tunjuk tubuh dia gagah, dia angkat. Nabi tak angkat, tak pecat. Sehinggalah sampai kepada pertandingan yang akhir, final. Seorang sama seorang. Maka yang lawan pada Muhammad tu pecah baju, tunjuk tubuh dia besar ni, katang ni, nak angkat batu. Nampak dia pecah baju, nak pecah baju juga Muhammad. Ketika mana Nabi nak pecah baju, nak buang baju, tiba-tiba ditepuk oleh seorang yang tidak dikenali. Hai Muhammad, jangan kamu buat macam itu. Tidak sepantasnya, tidak sewajarnya kamu buat macam orang lain, kerana kamu akan menjadi pemimpin yang agung. Tanpa sedar, Muhammad pun tak jadi pecah baju, lalu angkat. Tiba-tiba orang tu tak tahu entah ke mana. Siapa ni? Allah Ta'ala pelihara sungguh. Maka dikatakan bahawa dia ini, yakni Muhammad bin Abdullah ini adalah orang yang seorang manusia yang cukup baik akhlaknya, terpelihara, tidak sekali-kali melakukan perkara yang dikatakan sia-sia ataupun menyebabkan orang memandang remeh kepada Muhammad ini, tidak sekali-kali. Maka apabila tiba waktu malam, kanak-kanak yang lain akan berebut-rebut nak ambil makanan, tapi Rasulullah seorang yang tenang, tidak berebut-rebut, dan dia menerima apa yang ada. Maka orang akan memandangnya tertarik, orang melihatnya akan rasa tertarik, dan hatinya akan terpaut kepada Muhammad bin Abdullah, seorang budak yang begitu mulia akhlaknya. Maka ketika Nabi berusia 12 tahun, selepas dipelihara oleh datuknya 4 tahun, ketika umur 8 tahun Abi Talib ambil. Kemudian ketika umur 12 tahun, bapa saudaranya Abu Talib ingin pergi ke Syam untuk berniaga. Nabi ini dikatakan bahawa dia gembala kambing. Tidak Muhammad bin Abdullah ni duduk saja-saja, tidak, dia orang yang ringan tulang. Sehingga kan Abi Talib kata, boleh bawa dah pergi jalan negara ni. Ketika itu Muhammad baru 12 tahun, tapi sudah dia punya buat kerja itu, dia berkhidmat dengan bapa saudaranya macam orang-orang besar. Jadi bila dalam keadaan macam itu, Abi Talib rasa boleh bawa dah ni anak saudara dia ni, nampak ni. Lalulah ketika umur 12 tahun, bapa saudaranya Abi Talib ingin pergi ke Syam untuk berniaga. Maka pemergian Abu Talib ini agak sukar diterima oleh baginda, hingga akhirnya Abu Talib membawa baginda. Bila sahaja Abi Talib ini nak pergi ke Syam, nak berniaga, Abi Talib tak beritahu nak ajak Muhammad, tapi Nabi Muhammad tengok aja Abi Talib. Maka Abi Talib yang kata, macam mana aku nak berpisah dengan dia? Aku tidak boleh berpisah dengan dia, dia pun tidak boleh berpisah dengan aku. Jadi Abi Talib menyangkakan bahawa asalnya rasa tak nak ajak Muhammad, dan melihat seolah-olah rasa Muhammad ni pasti sedih, anak saudara dia pasti sedih kalau aku tak ajak. Lalu dikatakan dalam kitab Sirah Ibnu Hisham mengatakan, Abi Talib kata, aku ni sebenarnya tak boleh berpisah dengan Muhammad, Muhammad pun tak boleh berpisah dengan aku kena ajak kat dia. Akhir sekali Abi Talib pun nak ajaklah Muhammad ini pergi ke Syam untuk berniaga, membawa barang-barang perdagangan. Lalulah dikatakan bahawa ini adalah rombongan yang pertama Nabi pergi ke Syam bersama dengan bapa saudaranya, ataupun dikatakan inilah perjalanan pertama Nabi mengikut bapa saudaranya pergi berniaga. Sedangkan Abi Talib ini orang yang biasa berniaga, dan mereka tidak akan akhirnya dikatakan bahawa mereka akan pergi ke Syam dan tahu dia tidak akan tinggal lama di sana, akan pergi berniaga terus balik. Apabila tiba di bandar Bushra, bandar Bushra ni satu bandar yang berada di negeri Syam, dan dikatakan ada mengatakan Nabi sampai dah 2 kali ke situ. Nabi sampai ke situ 2 kali. Yang pertama ini bersama dengan bapa saudaranya Abi Talib. Yang kedua, Nabi pergi lagi kali kedua ketika Nabi bekerja dengan Siti Khadijah. Itu kita akan cerita akan datang. Jadi Nabi pun pergi.
Pergilah sampai ke sana, ada seorang pendeta yang bernama Buhairah telah datang berjumpa dengan ketua-ketua rombongan. Dan dia bertanyakan mereka mengenai berita yang dibacakan dalam kitab-kitab suci mereka yang menceritakan mengenai seorang nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir pada masa itu. Maka ada Buhairah ni, dia satu, biasanya rombongan-rombongan datang dia tak ambil berat, lalu kat kawasan dia tak ambil berat pun. Selepas lahirnya Nabi Muhammad, bila datang rombongan dia tanya, ada tak kamu jumpa seorang budak yang di Mekah yang namanya Muhammad? Orang kata tak ada. Oh tak ada, tak apa, pergi. Dia pun begitulah, dia tanya, ada tak kamu dengar seorang budak yang sekian-sekian? Dia tahu sifat-sifat dia. Maka setiap kali rombongan-rombongan datang, Buhairah ni tanya, selepas daripada Nabi lahir, biasanya rombongan-rombongan lain Buhairah tak ambil berat. Kali ni Buhairah tanya sama ketua-ketua rombongan. Orang nega dah cara dah ke budak-budak. Ada tak nampak budak-budak hok pesel macam ni, sifat dia macam ni? Tak ada pergi. Tak ada apa pergi. Kerana ahli-ahli perniagaan sibuk dengan perniagaannya, tak ada masa nak cari budak-budak macam ni. Jadi Buhairah ni tanya-tanya, akhir sekali tak jumpa-jumpa. Tapi Buhairah pun baca dalam kitabnya. Kitab kata, kalau ikutkan ni dah keluar ni, dah lahir dah ni. Maka dia menunggu-nunggu. Dan dia tahu sifat. Setiap kali dia jumpa ketua rombongan, budak ini sifatnya macam ni. Kalau dia makan macam ni, pakaian dia macam ni, tidur dia macam ni. Dia cerita, tak boleh tengok ke budak-budak? Tak ada. Kami dah ulang alik ni ke tak ada. Akhir sekali tengok rombongan malah tanya. Sehinggalah berlaku satu peristiwa, Buhairah telah melihat daripada jauh ada satu rombongan. Buhairah dah tunggu. Bila dia tunggu, dia tengok satu rombongan daripada jauh. Dia tengok atas langit ada awan. Awan itu ada melindungi. Dalam satu rombongan tadi ada awan melindungi satu sudut. Kalau ada satu orang yang dilindungi awan. Ini ulama tauhid kata bukan mukjizat, ini khas, sesuatu yang berlaku kepada Nabi Muhammad yang mana dia belum dilantik menjadi rasul. Jadi dia tengok dari jauh. Inilah rombongan ni. Dia pun tengok dalam kitab dia. Tengok dalam kitab, di antara sifat Nabi akhir zaman ini, awan akan melindungi dia. Lalu dia kerah kepada orang ramai, anak-anak buah dia, tolong sediakan makanan. Buat sedap-sedap sikit. Buat nasi bukhari ke ikut Buat makanan sedap-sedap sikit, dia kata. Jadi orang yang dapat arahan tadi terkejut. Dia datang jumpa Buhairah. Buhairah, ramai dah rombongan-rombongan lalu selama ni, tak ada pun marah-marah suruh buat makanan. Tidak ada pun. Buhairah mengatakan dia yakin dalam rombongan ini nanti yang dia tengok daripada jauh ada orang yang dia cari. Buat makanan, maka buat makanan. Bila buat makanan, rombongan tadi semakin dekat. Bila semakin dekat, dia pun berehat agak jauh sikit dengan Buhairah tadi. Lalu dia telah melihat daripada jauh ada seorang budak yang dilindungi awan. Bahkan dia duduk dekat satu batang pokok. Ranting-ranting pokok itu lalulah duduk di atas kepala Muhammad, melindungi awan. 2 kali lindung. Satu daripada awan yang dilindungi, lepas tu pokok-pokok tadi dia lindung. Dan Nabi berehat daripada jauh. Dia pun melihat. Maka dia pun pergi bergegas, beritahu, cepat-cepat buat makanan siap dah, kita nak panggil tu rombongan hak depan tu. Pergi panggil. Maka akhirnya saya pergi panggil jumpa ketua rombongan. Ketua rombongan itu adalah Abi Talib. Bila ketua rombongan Abi Talib tadi akhir sekali berjumpa dengan Buhairah, dia mengatakan bahawa kami telah menyediakan makanan kepada rombongan kamu semua. Jadi kami mengharapkan semua di kalangan ahli rombongan kamu, daripada budak kecil, daripada kanak-kanak, daripada orang tua yang ada dalam rombongan kamu, tidak terkecuali seorang pun, dia mesti makan makanan yang kami sediakan. Pergi makan. Maka dia sedia makan. Maka apabila dimakan, Buhairah melihat satu demi seorang. Warna ni makan bolok warna makan paruh 3 pinggang maknanya warna makan dengan apa ni, hak tu ambil air tangan kiri ni, dia duduk tengok. Hak tu kambing bahan dia seorang, tak boleh dah korang. Tu saya reka tu.
Jadi dalam keadaan tu Buhairah pun tengok. Ni bukan reject. Kok tu kok nampak baru masuk juru. Oh tu dah warna makan diri tu, bukan. Oh tu hak orang pun tengok orang tak ada bahang ke dia. Maknanya tengok tu. Akhir sekali Buhairah tengok seorang demi seorang. Tidak ada pun orang yang didapatkan sifat sebagaimana yang ada dalam kitab. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ahli kitab kenal Nabi Muhammad sebagaimana dia kenal anak-anak mereka. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dalam keadaan macam itu, Buhairah tak puas hati, tak munasabah. Makanan ni maknanya. Lalu dipanggil Abi Talib. Hai Abi Talib, aku telah menyuruh kepada kamu supaya semua ahli rombongan kamu makan makanan yang aku sediakan, baik yang kecil yang besar, semua ahli rombongan kamu. Adakah semua ahli rombongan kamu telah makan makanan yang telah aku sediakan? Kata Abi Talib, ya, semua ahli rombongan aku sudah makan makanan yang disediakan kecuali seorang saja. Kalau macam itu mana boleh aku perintahkan kamu supaya semua makan, ajak dia makan. Kata Abi Talib, dia hanya budak saja dan dia itu ditugaskan untuk menjaga barang-barang. Katanya Buhairah, kalau boleh semua kena datang, aku panggil dia semua datang. Aku nak tanya kamu, yang kamu ni agak berat saja, kenapa kamu tak beri dia makan? Aku nak tanya pada kamu, siapakah dia tadi? Dia itu anak aku. Bukan, kata dia bukan anak kamu. Mana ada anak kamu? Dia adalah seorang anak yatim yang ayahnya sudah mati ketika dia dalam kandungannya, dan dia ada ibunya sudah mati. Tidakkah dia ini orang yang sifatnya macam ni? Dia bukan anak kamu. Ya, betul, dia bukan anak aku, tapi aku sayang dia lebih daripada anak aku sendiri. Betul tak? Dianya nama sekian, dia ni sifat dia macam ni, kalau dia tidur macam ni, kalau dia makan macam ni. Maka Abi Talib mengiya, betul. Panggil dia makan, ajak dia. Lalulah dipanggilnya. Apabila dipanggil, diperhatikan dia, lalu dia tengok makan. Nabi makan dengan 3 jari, makan dengan tenang. Makan dengan tenang saja. Melihatnya terus tertarik dalam keadaan macam tu, melihat dalam keadaan akhlak dia pula. Akhir sekali melihat cara bercakapnya. Kemudian ternyata Buhairah dapat merasakan, inilah orang yang aku tunggu-tunggu, inilah Nabi akhir zaman. Lepas daripada tu dia panggil Abi Talib, mari sini. Aku nak beritahu kepada kamu. Kamu nak pergi ke mana ni? Aku nak berniaga ke Syam. Kamu nak berniaga ke Syam. Aku nak cadangkan kamu satu perkara, boleh tak kamu terima? Apa dia, wahai Buhairah? Aku nak beritahu kepada kamu, boleh tak? Kalau boleh, aku minta kepada kamu, tolong bawa balik hari sekarang juga anak saudara kamu ni. Tapi aku datang daripada jauh ni, aku nak berniaga, aku sudah bawa barang ni, itu terpulang kepada kamu. Tapi aku nak beritahu kepada kamu, aku cukup bimbang. Aku mengenali dia. Macam mana kamu boleh tahu tentang dirinya? Aku mengenali dia melalui apa yang ada dalam kitabku. Maka aku mencadangkan dia supaya bawa balik, kerana aku telah mengetahui bahawa anak ini akan dibuai. Kalau orang melihat dia sebagaimana orang aku melihatnya, orang pasti akan ingin membunuhnya. Kalau aku mencadangkan kamu bawa balik, tapi kalau kamu tidak mau bawa baliknya, aku mencadangkan kamu tolong jaga dia betul-betul, kerana dia akan menjadi pemimpin umat. Mengikut riwayat sejarah mengatakan, walaupun dicadangkan oleh Buhairah, Abi Talib mengambil keputusan membawa juga dia ke Syam. Bila dia membawa peniaga ke Syam, Abi Talib dalam keadaan agak cemas, kadang-kadang rasa bimbang, dan dia sentiasa melihat pergerakan Muhammad. Dan dikatakan di dalam satu kitab ada 3 orang memerhatikan dia. 3 orang ini yang berjumpa dengan Muhammad melihat sebagaimana Buhairah kata orang akan ingin membunuhnya sebagaimana aku melihat, maka demikianlah 3 orang ini melihat sebagaimana Buhairah melihat. Buhairah melihat, mengenali ini Muhammad ini akhir zaman, umat Nabi akhir zaman, maka ketiga-tiga melihat, mengetahui ini umat akhir zaman juga.
Nabi akhir zaman. Buhairah melihat dengan rasa kasih dan ingin memelihara, mencadangkan supaya menjaganya, tetapi ketiga ini melihat ingin membunuhnya. Sebenarnya tiga orang ini dikatakan sebelum dia melihat Muhammad di negara Syam, ketiga-tiga ini telah berjumpa dengan Buhairah. Maka ketiga-tiga ini telah berbincang mengenai umat akhir zaman. Maka Buhairah telah bertanya kepadanya, kalau kamu jumpa dengan Nabi akhir zaman ini, apa yang kamu buat? Kata ketiga-tiga ini, kalau aku jumpa, aku akan membunuhnya. Kata Buhairah, kamu tidak akan mampu membunuhnya, kerana Allah Ta'ala memeliharanya. Kata tiga ini, kalau aku dapat, aku akan cuba membunuhnya. Aku akan buktikan kepada kamu bahawa aku boleh membunuhnya kalau aku jumpa dia. Buhairah kata, kamu tak boleh bunuh dia. Maka ternyata benar perbincangan tiga orang tadi dengan Buhairah. Ternyata ketika itu Abi Talib bawa juga pergi ke Syam, dan di Syam tu ketiga-tiga itu dapat. Lalu ketiga-tiga kata, aku nak membuktikan bahawa aku akan berjaya membunuhnya. Maka ketiga-tiga itu mengintai, intai Abi Talib. Apabila sahaja hatinya merasa tidak sedap, macam ada sesuatu yang tidak kena saja, kebetulan dengan adanya Muhammad bin Abdullah ini, perniagaannya maju. Maka bila perniagaan maju, cepat tutup kedai. Tutup kedai kita ni bankrupt, tapi tutup kedai Abi Talib habis barang. Maka bila habis barang, biasanya orang Arab kalau dia berniaga, dia akan bawa barang dia, bila barangnya habis dia akan beli barang di sana bawa balik. Tetapi kali ini Abi Talib cepat-cepat bergegas, dah kemas-kemas barang terus balik cepat-cepat, kerana ingat Buhairah kata, dan dia pun merasakan bahawa Buhairah cadangkan bawa balik, dia pergi juga ke Syam. Akhir sekali cepat-cepat bergegas, dia pun balik. Bila balik, ketiga-tiga itu dalam intai, dalam memerhati pergerakan daripada jauh, melihat pergerakan Abi Talib, tiba-tiba hilang daripada pandangan. Bila hilang daripada pandangan, mencari-cari-cari, baru dia sedar, benarlah kata Buhairah, kita tidak akan berjaya membunuh dia. Kalau macam itu, ini memang Nabi akhir zaman yang ada di dalam kitab yang telah dinyatakan tadi. Lalu dalam keadaan macam itu, rombongan tersebut mengatakan, dia bertanyakan mereka mengenai berita yang dibaca dalam kitab suci mereka, menceritakan mengenai pengutusan seorang Nabi di kalangan bangsa Arab yang lahir pada masa itu. Rombongan tersebut menjawab, sehingga sekarang ia belum lagi berlaku. Bila tanya-tanya rombongan lain, tak ada lagi, tak berlaku lagi lahirnya. Sebelum berlakunya pengutusan Muhammad, pertanyaan seumpama ini selalu dikemukakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Selalu tanya, adakah keluar dah ke lagi? Tak keluar dah lagi. Buhairah pun tertanya-tanya, ada dah ke tak lagi, ada dah ke tak lagi ni umat akhir zaman ini, Nabi akhir zaman ini muncul. Sehingga Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-89, Allah Ta'ala berfirman, falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih falaknatullahi 'alal kafirin. Maka tak kala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui kebenarannya. Orang Yahudi ini, baik orang daripada Yahudi yang memahami ahli kitab, dia akan dengar daripada tok-tok guru dia. Bila dia tanya kepada tok guru dia, macam mana kalau kita jumpa Nabi akhir zaman? Kata tok guru dia gini, kalau Nabi akhir zaman muncul, kita pakat berima ikut dia ramai-ramai. Ikut dia ramai-ramai. Masa ketika itu mereka duk tunggu-tunggu, masing-masing tanya, keluar dah ke tak lagi, keluar dah lagi lahir dia. Sehinggalah lahirnya, masa hari lahirnya Nabi, seorang Yahudi bangun di kota Madinah tu, lahir dah Nabi akhir zaman ni sekarang. Tapi bila dia kata lahir, masih cari tak ada. Betul ke ada? Masa orang datang rombongan tanya, ada ke tak ada? Ada ke tak ada? Tak ada lagi. Sehinggalah Allah Ta'ala kata, orang ni duk tunggu-tunggu, bila datang dia, akhir sekali dia tidak mahu beriman. Inilah dia perangai orang-orang ahli kitab. Jadi mengenai peristiwa yang berlaku pada Nabi Muhammad, apa rayanya kena tangguh pula minggu depan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.